Okey, sekarang ni kita tengok 7.5. Okey, sukan sebagai alat perpaduan. Okey, kita bincang tentang sukan sebagai alat perpaduan. Kalau awak tengok 1 sampai 9 ni, ada maklumat awak dah tahu. Okey, ada juga maklumat yang awak belum tahu. Okey, awak tengok sukan. Macam mana sukan ni menjadi alat perpaduan di Malaysia. Okey, kalau kita tahulah sukan ni adalah satu medium untuk pupuk perpaduan. Takkanlah sukan ni kita main ikut kaum kan. Mesti ada pelbagai kaum. Okey, dan secara tak langsung ni dia akan eratkan hubungan yang muhibah dan terapkan rasa saling hormat. Okey, kalau awak tengok TV, sukan sekarang ni heboh tentang sukan Olimpik. Bagaimana dia eratkan hubungan antara negara. Okey, kita tengok di Malaysia saja ya. Sukan melalui pendidikan. Okey, yang sekarang ni awak daripada darjah 1 sampai dah tingkatan 5. Okey, sukan ni merupakan aktiviti co-curriculum yang sangat digalakkan dalam kalangan murid sekolah yang diadakan pada setiap hari Rabu. Okey, koko. Tapi sekarang ni koko dijalankan sebagai secara maya Google Meet. Okey, selain tengok dasar satu murid satu sukan. Okey, RIMOP iaitu rancangan integrasi murid untuk perpaduan dan kejohanan olahraga di setiap sekolah. Okey, dasar ini juga beri peluang kepada murid pelbagai kaum untuk melibatkan ataupun menyertai bidang sukan. Bidang sukan yang diorang minat dan mampu melahirkan atlet yang berkaliber. Okay, kalau awak tengok sekarang ni kecoh-kecoh Lizia tentang badminton. Dia pun pernah bersekolah di tak silap cikgu Kedah kot ya, kalau tak silap cikgu lah. Okay, dan seterusnya awak tengok pendidikan yang kedua. Majlis Sukan Universiti Malaysia. Okey, kat sini pendidikan difokus pada sekolah rendah hingga sekolah menengah. Okey, di universiti pula nanti ada Majlis Sukan Universiti Malaysia ataupun dikenali sebagai MASUM. Okey, bermula pada tahun 1974. Kenapa dia ditubuhkan? Untuk mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan. Ini di kalangan penuntut universiti. Ya, kalau awak tengok logo MASUM tu, tengok muka surat 153. Okey, selain itu, lepas kita tengok universiti, apa lagi yang ada? Sukan Malaysia yang dikenali sebagai SUKMA. Okey, diadakan secara 2 tahunan, secara 2 tahun sekali. Okey, SUKMA yang pertama diadakan di Kuala Lumpur daripada 19 April hingga 26 April 1986. Okey, ini adalah sukan Malaysia ataupun dikenali sebagai SUKMA. Okey, dan lagi bila ada selain itu penganjuran sukan oleh Malaysia. Okey, apa yang Malaysia pernah anjurkan untuk sukan bertaraf dunia? Okey, contoh Hoki Piala Dunia, Sukan Commonwealth 1998, Piala Thomas, Southeast Asian Game ataupun Sukan C, Sukan Pemotoran Formula 1 dan Litua di Langkawi. Ini semua memupuk perpaduan dalam kalangan atlet antarabangsa dan ataupun di Malaysia. Yang kelima, kejayaan Malaysia, kebanggaan bersama. Okey, selain penganjuran sukan, ada juga atlet-atlet kita yang berjaya di peringkat antarabangsa. Okey, kejayaan pasukan negara seperti Sukan Olimpik. Okey, baru-baru ni kita Lizia dapat pingat apa? Perak. Okey. Dia mengalahkan Chen Long. Okey, dan seterusnya sukan Commonwealth dan lain-lain. Okey, seperti badminton, renang dan bowling. Ini sukan kita lah ni, badminton, bowling. Okey. Seterusnya, 7, laungan Malaysia boleh. Okey, laungan Malaysia boleh ni selalu kita cakap Malaysia boleh, Malaysia boleh. Okey, slogan ini
diwujudkan ketika menyokong pasukan Malaysia. Okey, pasukan Malaysia di mana? Yang Malaysia tu ketika itu menjadi tuan rumah kejohanan Piala Thomas dan Uber pada tahun 1992. Okey, slogan ni diwujudkan. Okey, selain itu penyertaan Malaysia di kejohanan Olimpik yang diadakan di Sepanyol serta kejohanan sukan SEA di Singapura pada tahun 1993. Okey, laungan Malaysia boleh ni, okey, oleh penyokong dapat dilihat apabila Malaysia muncul sebagai juara Piala Thomas. Okey, bila ini adalah semangat kita untuk menyokong atlet-atlet kita. Sokongan Malaysia boleh. Malaysia boleh. Okey, dan seterusnya nombor 8. Peranan organisasi. Bila nombor 1 ni sampailah nombor 7 ni, kalau tak ada peranan organisasi yang terlibat, memang takkan bolehlah dilaksanakan. Okey, dia ada juga peranan organisasi seperti KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Okey, Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia. Okey, selain tu bila ada organisasi adalah kepimpinan. Okey, kepimpinan yang berwibawa. Okey, yang melibatkan semua pemimpin persatuan sukan, jurulatih, atlet, ahli politik dan lain-lain lah. Okey. Ni Okey, contohnya Sultan Haji Ahmad Shah, iaitu Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia pada tahun 1984 hingga 2014. Kat sini nombor 1 sampailah nombor 9 ni adalah dari segi aspek sukan untuk memupuk perpaduan. Kalau awak tengok atas sampai bawah ni, dia melibatkan semua kaum, semua etnik, semua bangsa. Tak ada dia fokus kepada satu-satu bangsa. Okey.